الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi menyambung kuliah kita. Itu bab yang ke-23. Babus salati 'alal qabri. Ini bab bersembahyang di atas kubur. Hadis 559. Hadisu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Sulaiman Asy-Syaibani qala sami'tu Sya'biyya qala akhbarani man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin mambuth fa ammahum wa saffu alaihi fa qultu ya Aba Amr man haddatsaka fa qala Ibnu Abbas. Daripada Sulaiman Asy-Syaibani katanya, aku mendengar Sya'bi berkata, telah menceritakan kepada aku orang yang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah kubur yang terasing, yang berjauhan dari kubur yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada mereka dan mereka itu membuat saf, bersembahyang ke atas kubur itu. Maka kata maka kata Sulaiman Asy-Syaibani, wahai Aba Amrin, wahai Sya'bi, siapakah yang menceritakan kepada engkau hadis ini? Maka beliau menjawab Ibnu Abbas. Jadi cerita dalam hadis ini, pernah sekali Ibnu Abbas bersama dengan Nabi SAW pergi berjalan di sebuah kuburan. Nampak di sana tu satu kubur yang terpisah daripada kubur yang lain. Dalam riwayat lain ada disebutkan bahawa kubur tu masih lagi basah. Jadi Nabi SAW tidak tahu bahawa ada kematian. Sebab kalau dia tahu, dia semayalah. Hari ini ada orang yang mati dikuburkan dan Nabi SAW tidak tahu bila dia mati itu, dan Nabi tak sempat nak semaya jenazah ke atasnya. Maka Nabi SAW semaya untuk mayat dalam kubur ni. Jadi daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa harus boleh kita semaya jenazah atas kubur. Ini pendapat Syafi'i. Tetapi kalau ikut pendapat Imam Malik, tidak. Dia kira selesai dah. Kalau mazhab Syafi'i ni, dia kira berapa kali pun tak apalah. Orang tu kalau dia tak ada semaya di masjid ke, tak ada semaya di rumah si mati, dia lewat siapa sudah tanah dah. Jadi dia tak sempat tu. Kalau mengikut hadis ni, ikut pendapat Imam Syafi'i, dia boleh semaya situlah. Kaifiat dia macam mana? Supaya sebelum ditanah ataupun selepas ditanah sama saja. Dan kalau tengok di sini dibuat saf, ada saf. Maknanya sahabat tu mungkin ramai, dan berapa orang sahabat tu dia akan buat saf di belakang saf yang pertama. Seperti kita bicara pada minggu yang lalu, semaya jenazah ni ramai setara mana pun, luah setara mana pun, maknanya kita kena buat saf 2-3. Kalau nak kira siapa susu tu tak habis. Pada satu saf je, tetapi hak moleknya banyak saf. Kalau mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata, hak Nabi semaya untuk jenazah ni
Sebab Nabi sebagai waliul amri, pemerintah. Mana hak kepada pemerintah ni untuk semaya kepada mana-mana rakyat dia. Jadi kalau dia tidak diberitahu ataupun dia tak sempat untuk semaya jenazah ke atas mayat ni, maka dia boleh semaya. Ada pun orang lain tidak. Sebab itulah ini dikatakan sebagai waqi'atu ain. Satu istilah dalam hadis, waqi'atu ain ni maknanya peristiwa yang khusus kepada Nabi SAW. Benda tu sekali sahaja berlaku. Sebab apa? Sebab tak ada dalam riwayat-riwayat lain setiap kali ada orang mati Nabi pergi kubur, Nabi semaya. Maka sebab itulah ini dikira oleh ulama sebagai benda yang pernah berlaku kepada Nabi dan tidak berlaku dah lepas pada tu, dah tak ada siapa sahabat buat. Ini adalah khususiat Nabi SAW. Nabi dilihat sebagai ketua negara. Mana kalau zaman lain ni, kalau kata menteri besar, dia lewat mari, tahu-tahu orang semaya dah siapa-siapa dikubur, dia boleh semaya, orang lain tidak. Tetapi pendapat ni tidak apa kuat lah. Kalau kita dah kata khusus kepada Nabi, tidak. Sebab apa? Sebab Nabi semaya menjadi imam untuk sahabat-sahabat lain. Ada sah. Maknanya bukan setakat Nabi je semaya. Tetapi ada juga sahabat-sahabat yang lain yang semaya. Jadi kalau kata khusus, Nabi sorang ya. Kalau kata khusus, Nabi kata kamu tak payah semaya, aku je. Ada. Maknanya ini boleh berlaku. Boleh berlaku. Tetapi pihak Hanafi dia boleh kata, hak ni moga sahabat dia sekali dengan Nabi, dia tupai Nabi boleh. Maknanya sahabat ni pun tak ada juga. Dah. Jadi dia pun semaya belakang Nabi. Maknanya sebagai mengiringi Nabi. Maknanya tetap ada makna khususiat. Maknanya orang hak bersama dengan Nabi. Mana tak ada dengan jemaah besar, dia boleh semaya bersama dengan pemimpin tu. Kemudian ulama yang mengatakan bahawa boleh semaya jenazah lepas daripada dikebumikan ni, dia kata ada tempoh. Ada tempoh. Ada tempoh. Maknanya bukan kata 10 tahun 20 tahun boleh semaya lagi. Tak. Katalah orang tu duduk Amerika, balik Kelantan, lepas daripada 5 tahun kawan ni mati, pergi semaya kubur kawan tu. Tidak. Tidak lagu tu. Kalau ikut Imam Ahmad, dia kata dalam tempoh 3 hari je. Lepas pada tu tak ada. Maknanya semaya jenazah atas kubur ni bukan selama-lamanya sepanjang masa, sepanjang tahun, tak ada hak, tidak. Ada tempoh dia. Cuma tempoh ni tidak dapat ditentukan. Khilaf. Ada kata 3 hari, ada kata sebulan, ada kata seminggu. Tapi kita kira baru. Masih baru lagi, basah. Basah lagi tanah kubur, nampak merah lagi. Tidak kata apa ni, tak mendak lagi. Kalau kata mendak tu jelah dia sudah pecah-pecah dah. Jadi mana kalau kata masih baru dalam 2-3 hari boleh. Dan hak ni pun sebenarnya hanya untuk orang yang tak sempat semaya. Tak sempat semaya dengan jemaah pertama. Kalau dia tak ada, dia lewat, katalah dia daripada Gua Musa, bolehlah dia nak semaya. Tapi kalau mati tu lunda, tanah lunda, dia orang lunda juga, dia kata tak apa, kita lewat sikit kita pergi kubur, mayat kubur. Ada tak boleh, kita kena ambil hak jemaah yang pertama. Kemudian di sini ada juga ulama yang kata kalau seseorang tu dikebumikan tanpa disembahya, tak tahulah teknik silap macam mana, tahu-tahu tanah dalam keadaan tak ada siapa semaya, mungkin boleh jadi macam kes dia muallaf. Muallaf tahu-tahu tanah dah. Tanah, jadi kita pergi semaya. Tapi kalau tanah juga kita payah juga tu nak kira ke mana dah. Atau kena tanya
Tanya Tok Peti tak? Tok Peti tak ada pasal kita nak jawab. Maknanya katalah tetap tanda tanpa disemaya. Apa? Boleh semaya di atas kubur tu? Boleh. Boleh. Lepas tu ada kata kena gali. Kena gali semaya. Tapi ramai juga ulama kata tak payah dah. Tak payah korek. Tak payah waktu bik. Pakai semaya lah dia. Tidak susah. Susah pula. Banyak kerja dah. Terutamanya kalau lepas pada 2 hari 3 hari. Kira jadi dah. Kira jadi dah. Kesilapan lagu tu tak boleh nak buat apa dah. Kita kira pentingnya kita semaya untuk dia. Habislah situ berkenaan dengan semaya jenazah atas kubur. Maknanya kalau kita ambil pendapat yang lebih munasabahnya kepada orang yang tidak sempat semaya sebelum dikebumikan. Adapun orang yang sengaja melewat-lewatkan sehingga dia terlepas, lepas tu dia nak nanti semaya di kubur, tak payah. Sebab dia terlepas waktu kerana sengaja. Terluputlah. Terluput. Jadi disebabkan kecuaian dia tu, dia kira tak payah dah, tak perlu. Kemudian hadis berikut, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna aswad rajulan aw imra'ah kana yaqumul masjid famata wa lam ya'lam an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mautih fadzakarahu dhata yawmin faqala ma fa'ala dhalika al-insan qalu mata ya Rasulullah qala afala azantumuni faqalu innahu kana kadza wa kadza qissatah qala fahaqaru sya'nah qala fadulluni ala qabrih fa ata qabrahu fa shalla alaihi. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang berwarna hitam, ada seorang yang berkulit gelap, lelaki ataupun perempuan. Jadi dalam riwayat ini tidak dapat dipastikan lelaki ataupun perempuan. Tetapi dalam riwayat lain menyebut ini memang seorang wanita. Seorang wanita, dia ni yaqumul masjid. Hijrah dia ni tak ada gapo, dia cuci masjid. Dia nyapu masjid. Tu siok lah kita kata. Dia nyapu masjid, dia khidmat untuk masjid. Lalu dia meninggal dunia dan Nabi SAW tidak tahu tentang kematian dia. Maka disebutkan pada satu hari jadi maknanya tak ada nampak lah. Nabi tak nampak dia di masjid nyapu siapa tu, tak ada. Jadi Nabi tanya, "Guana tak ada ni. Dia gimana buat gapo tak mari nyapu ni?" Mana tanya tu prihatinlah. Kalau tak nampak sehari dua kan, tanya khabar lalu. Tidak kata orang tanya dulu baru kita nak tanya. Tak ada. Tu percayalah kita radar tu kurang. Tidak tengok mana orang hadir. Dah. Biasa jumpa tak biasa jumpa, dia kira tak hari lah. Dah. Tak boleh, dia kena ada sifat ambil berat prihatin. Tanya khabar. Jadi sahabat kata tak ada dah Rasulullah meninggal dah. Nabi kata, apa kamu tidak memberitahu kepada aku? Jadi sahabat tu kata, gini lah benarnya. Maknanya perawi tu kata, alah dia bukan orang siapa-siapa pun, orang hitam, orang gelap, bukan orang penting sangat. Jadi Nabi kata, tunjukkan kepada aku kuburnya. Maknanya orang setara ni Nabi SAW tegur, apa tak sebut pada aku, tak beritahu kepada aku kematian dia, aku nak semaya. Lepas tu bila dia katakan dia ni orang kulit gelap, hanya kerja dia nyapu siapa, Nabi tak suka memandang lekeh kerja orang. Kerja orang ni walaupun dia bahagian cleaner ke bahagian gapo ni, kita jangan pandai lekeh. Tak boleh. Tak boleh. Jangan kita kira kerja kita sahaja ya. Apa penting orang hebat duduk dalam akaun ke apa semua. Sebab apa? Sebab dia masyarakat ni daripada atas sampai bawah semua penting. Kerja tu. Kalau benda perkhidmatan, benda tu penting. Kalau kita kata kapal terbang sebutir, bahagia
bahagian gapo ni, pak driver dia tu kop kick tu. Tak. Ilas sebutir je. Tak boleh terbang. Tak boleh terbang, ilas skru sebutir. Mana tahu naik berapa ratus kaki, tak. Ada masalah. Tok bunyi, kena mendarat kecemasan. Mana dalam masyarakat ni orang sebesar ni tak boleh pandai, orang sekecil ni tak boleh pandai remeh. Dia macam anggota tubuh kita lah. Benda-benda dalam tubuh kita ni, dalam perut kita ni, walaupun kata tak ada gapo ni, dah penting belaka. Benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni penting. Jadi begitu juga, kita tidak sepatutnya memandai remeh, memandai lekeh seseorang tu, walaupun dia kerja biasa, dia kerja cleaner, penyapu sapu. Hak ni besar ni, menyapu sapu Masjid Nabi. Itu tu. Sebab itulah orang hak mana boleh kita kata dapat kau dia orang daripada negeri-negeri tertentu ni kerja di Masjid Nabi bahagian nyapu sapu. Ya ada gaji gitu, macam-macam. Jadi kita pandai lekeh tak boleh. Tak boleh kita, walaupun kita kata kerja dia, kita kena memudahkan urusan dia. Kadang-kadang setengah daripada kita ni sengaja teruk siapa dia kata tak apa, ada tukang cuci. Tu maknanya kita memandai lekeh kerja orang. Sepatutnya kita ni memudahkan urusan orang. Sebab kita mana tahu gaji hak dia terima tu pandai ke tak dengan penat lelah dia tu. Jadi kita tambah beban pula dia. Siapa tu siapa kita. Tak, kita sepatutnya tahu tepat dia. Tiba-tiba kita tak luar tong tu. Tak apalah, ada orang kerja. Tak. Ada orang kerja. Jadi sikap tu sikap tak comel lah. Jadi tak boleh pandai remeh pekerjaan seorang. Jadi di sini kita boleh nampak betapa Nabi SAW memuliakan orang ni walaupun dia kulit gelap menyapu sapu di masjid. Sehingga Nabi SAW tegur sahabat, sepatutnya kena beritahu pada aku. Kemudian Nabi suruh tunjuk mana kubur dia. Nabi pun pergi semaya situ. Jadi daripada sinilah ulama mengatakan bahawa harus semaya atas kubur. Terutamanya pemimpin. Pemimpin. Habis itu semaya atas kubur. Kemudian babul qiyami lil janazah, bangun kerana jenazah yang melintas. Mana jenazah mari kita kena bangun. Jadi apakah maksud bangun, hukum bangun tu apa? Hadis Amir ibn Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu hatta tukhallifakum. Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah sehingga ia melintasi, meninggalkan kamu. Maknanya kalau kita duduk tu lalu jenazah orang usung, kita pun bangun. Bangun apa bangun? Lepas tu kalau zaman ni lari van jenazah lalu, kita kena bangun kau. Tu payah tu. Sebab tebing tak nampak dalam, takut nak pergi habis tau. Hadis Amir bin Rabi'ah satu lagi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum janazatan fa illam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifakum aw tukhallifahu aw tud'a min qabli an tukhallifahu. Bila kamu melihat jenazah, maka bila seseorang daripada kamu melihat jenazah, kalau dia tidak berjalan bersama dengannya, maka hendaklah dia berdiri. Mana apa? Bila lalu jenazah depan kita, kita kena bangun dan ikut. Kena ikut, iringi. Iringi itu sebab apa? Sebab kita baca dah satu qira'. Jadi kita maknanya lalu jenazah ni, maknanya kita tak tahu dia tidak tahu ada orang mati. Dan kita tak sempatlah nak semaya untuk dia. Jadi kita terlepas ada satu qira'. Jadi ada satu qira' lagi, iaitu mengiringi jenazah sehingga dikebumikan. Jadi Nabi suruh bangun, berjalan bersama dengannya. Jadi kalau kamu tidak berjalan bersama dengannya, maka berdirilah. Paling tidak dah kamu sibuk ke ada urusan ke, kamu berdiri dulu. Mana tinggal mata kerja, bangun diri sehingga
dia meninggalkan tinggal jenazah tu ataupun jenazah tu tinggal dia, kena diri semata. Ataupun kalau dia ikut siapa kubur jadi kalau dia gaduh lorak setara mana pun, dia kena tunggu sehingga jenazah tu diletakkan dalam kubur, barulah dia bangun pergi. Jadi kita boleh nampak di sini tujuan supaya berdiri itu mana berdiri supaya bersedia untuk iringi jenazah. Dan satu lagi hak sebenarnya bangun berdiri ni supaya kita ni berubah keadaan. Sebab kalau kita lalu jenazah kita buat ralik dengan kerja kita, maknanya kita ni tak terkesan dengan kematian. Kita nampak rusuh mayat ke apa dah. Jadi kita orang mati biasalah kita buat kerja kita. Maknanya di situ kita tu kerah hatilah kira-kiranya. Kita lalai dengan kerja buat kita. Kita duk cara kerja kita je sampai tak tahu orang jenazah lalu dah. Jadi tujuan Nabi suruh kita bangun tu supaya keadaan kita sibuk kerja tu galik dengan kerja, bangun semata ingat pada kematian. Bukan kata menghormati kepada orang mati tu sangat. Sebab apa? Sebab ada juga riwayat bila Nabi duduk dengan sahabat Yahudi mati. Jadi Nabi bangun berdiri. Nabi bangun berdiri. Sahabat kata Yahudi Rasulullah. Kata memanglah Yahudi, tapi kena bangun. Sebab apa? Sebab kematian itu adalah satu ketakutan. Jadi dalam bab keinsafan ni, kita ingat pada akhirat, kita ingat bahawa nyawa kita ni ada hak dia. Kita kena ingat pada matian, tak kira siapa mati. Tak nanti kau orang kita, orang kampung kita, tapi siapa-siapa mati kita kena terkesan. Sebab mati ni dia tak kenal, tak kenal keturunan mana, tak kenal orang mana, tak kenal umur mana. Jadi hak naknya di sini kita hak leka dengan satu keadaan urusan dunia kita tu, bila ada kematian kita ingat. Jadi bila bangun tu sebagai rasa takut ingat kepada kematian, dan lebih penting lagi kita dapat ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab mati-mati ni kerja Allah Ta'ala. Huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Jadi bila kita tengok ada orang mati, kita bangun, kita kena ingat bahawa orang ni telah dimatikan oleh Allah. Allah yang mematikan. Jadi mari dalam hati kita tu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi beringat semata. Riwayat satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaqud hatta tudha. Siapa-siapa yang melihat jenazah maka berdirilah. Maknanya berdiri bersedia untuk iringi. Sesiapa yang mengiringinya maka janganlah dia duduk sehingga mayat tu diletakkan dalam kubur. Maknanya kita ni kalau kita mengiringi jenazah, jangan pergi tu kena cari tempat duduk. Tak boleh duduk lagi, kena diri dulu. Ni atas belinda pun duduk, atas wakaf pun duduk. Bila duduk kat cerita lah, cerita dia mau kerja mana lah ni, sedap kerja salah tu, padahal orang tengah mati, tengah simpan mayat. Jadi tak ada tu tujuan mari kubur untuk ingat pada mati, tak ada ilah. Kita cara sibuk kerja orang tu orang ni tak. Jadi tujuan dia supaya kita ni jangan gaduh duduk. Sebab apa? Sebab tolonglah pegecok mana boleh itu. Ni tiga orang tu kata cok tiga tu ya ada cok. Takkan kita nak berebut. Dia main hujah tu, takkan kita nak berebut. Mitok lah. Mitok dah kawan ni duduk keling, tak ada orang nak sambut. Dah tak ada orang nak minta cok dengan dia. Jadi kena pakat-pakat dulu. Kena selesai dengan segera ni. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala marrat bina janazatun faqama laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumna bihi.
ada lalu dekat dengan kami ni satu jenazah, maka Nabi SAW berbangun kerananya dan kami pun bangun juga. Faqulna ya Rasulullah innaha janazatu Yahudi. Hak lalu tu jenazah Yahudi Rasulullah. Nabi kata qala idza ra'aitumul al-janazata faqumu. Tak kira lah Yahudi kata Yahudi, bila kamu tengok jenazah lalu kamu kena bangun. Bangun supaya kamu dapat keluar dari keadaan sibuk dengan dunia, masuk dalam keadaan insaf. Supaya kita ni berada dalam keadaan insaf. Tak kira hak mati tu siapa. Tak. Paling tidak kita beringat aku ni ada peluang lagi untuk hidup, peluang aku sebagai seorang beriman. Hak kawan ni Yahudi. Tak ada dah peluang. Nak selamat macam mana? Dia Yahudi. Tak. Kita ni ada peluang lagi. Kemudian hadis Sahl bin Hunayf wa Qais ibn Sa'd an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Sahl bin Hunayf wa Qais bin Sa'd qa'idaini bil Qadisiyah famarru alayhima bi janazah faqama faqila lahumā innaha min ahli al-ard ay min ahli dhimmah faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazah faqama faqila lahu innaha janazatu yahudi faqala alaysat nafsa. Riwayat Sahal bin Hunayf dan juga Qais bin Sa'ad daripada Abdurrahman bin Abi Layla katanya Sahal bin Hunayf ni dan juga Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah. Qadisiyah ni satu tempat di Syam lah, di Syam. Jarak dia tu jarak dia itu dengan Kufah sebanyak 2 marhalah. 2 marhalah ni jauh lah, 80 km dah lebih kurang. Jadi Qadisiyah ni satu bandar yang kecil dan di situ banyak pokok-pokok tamar dan juga mata air. Tempat subur lah, tempat tanah pertanian. Jadi sahabat ada duduk menguasai di Qadisiyah, bukan Syam ni, Iraq ni, kawasan Iraq. Tiba-tiba lalu di hadapan mereka itu jenazah, maka mereka berdua berdiri. Maka orang tanya, mana ni orang-orang penduduk tempatan hak tidak Islam ni, ahli zimmah Yahudi ni, orang zimmah. Boleh jadi demon ini ahli zimmah di sini, boleh jadi orang ni orang Kristian. Kawasan Kufah ni dia Kristian. Kufah ke bahagian mana Syam ni, dia banyak orang-orang Kristian. Faqala, mereka berdua berkata, Nabi SAW pernah satu kali dilintasi oleh jenazah. Ada jenazah melintasi Nabi SAW, Nabi pun bangun. Jadi ada orang tanya kepada orang, kata pada Nabi, tu jenazah Yahudi tu, maknanya tak ada kena-mengena. Dan kita bangun pada dia pun, adakah kerana kita nak hormati dia sedangkan dia mati dalam keadaan tidak beriman? Tak. Jadi tak patut tu, tak perlu kita nak bangun kerana menghormati orang mati Yahudi. Tapi Nabi SAW kata, bukankah dia tu nyawa? Maknanya bukankah dia tu nyawa ni setiap yang bernyawa akan mati dan kita akan mati. Jadi tidakkah kamu juga akan mati juga sama seperti dia? Maka kamu kena bangun, kena ada keinsafan. Jadi bukan sabit orang tu gapo-gapo dia mati, tetapi mati itu sendiri adalah satu hakikat supaya kita ada rasa sedar, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semaya jenazah di masjid.
Semaya jenazah ada di masjid. Mana dah? Kalau mengikut riwayat daripada Aisyah tu, ada dua orang beradik ni Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya di masjid. Ada. Boleh lah. Boleh lah. Kalau kita lihat dengan apa dia dengan tugas dia, kenapa tidak semaya masjid? Dia gini. Dia bukan semua orang mati tu diketahui oleh Nabi. Lepas tu sekitar Madinah tu ada kampung-kampung. Kampung-kampung masjid-masjid kecil. Jadi mungkin orang ni dia jauh sikit daripada masjid Nabi, jadi orang semaya kampung dia lah. Macam kita tu balasa sekitar. Dia ada juga sekitar tu. Cuma bila kata semaya jemaah tu, ada semaya berjemaah di masjid-masjid lain tu, dia akan mari masjid Nabi, masjid Jami'. Masjid kecil-kecil tu ada sekeliling Madinah tu. Jadi mungkin wanita ni dia duduk jauh sikit daripada masjid Nabi. Nabi tak tahu. Jadi masalah komunikasi lah. Kalau tak silapnya perempuan ni mati pada waktu malam, Nabi tu kemungkinan ada urusan tempat lain, Nabi tak tahu. Ada kemungkinan berlaku. Sebab kalau tak silap ambanya, dia mati pada waktu malam. Jadi sahabat tak saya ganggu Nabi. Mungkin Nabi tak ada di rumah dia ke, ataupun Nabi sudah masuk tidur ke. Boleh jadi berlaku. Kemudian bab satu lagi ni, babu aina yaqumul imamu minal mayyit lis-salati alaihi. Bab di manakah imam itu berdiri dekat dengan mayat untuk sembahyang. Hadis Samurah ibni Jundab radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasataha. Hadis daripada Samurah katanya, aku bersembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya untuk jenazah perempuan yang mati kerana melahirkan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk semaya wanita tadi, Nabi berada di tengah. Nabi berada di tengah. Jadi hadis ni ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, wanita yang mati ketika beranak ni kena semaya juga. Walaupun dalam senarai orang mati syahid ni, orang tina melahirkan anak kemudian dia mati, itu pun termasuk dalam mati syahid juga. Termasuk dalam mati syahid juga. Orang mati lemah, orang mati sakit perut, orang mati kena taun, itu semua dikategorikan mati syahid juga. Cuma dia panggil mati syahid, syahid akhirat. Syahid akhirat ni lagu mana? Dia mendapat pahala jenis mati syahid. Adapun orang pergi perang mati syahid, itu dipanggil syahid ma'rakah. Mati syahid perang. Jadi itu panggil mati syahid dunia dan akhirat. Adapun hak ni dia bukan mati perang, tapi mati kerana melahirkan anak, mati lemah, mati kena hempak, tanah runtuh ke, dak bangunan runtuh ke. Ini pun termasuk dalam kategori syahid juga, cuma tidak syahid akhirat. Tidak syahid ma'rakah. Bila tidak syahid ma'rakah, dia kena semaya. Adapun hak mati syahid di jalan Allah Taala ni tak payah semaya dah. Sebab apa? Sebab kematian dia tu satu saksi yang besar di hadapan Allah SWT. Seolah-olah tak perlu dah kepada doa daripada orang hidup. Sebab apa? Sebab dia tak mati. Orang mati syahid ni tak mati. Jadi perempuan ni dikira mati syahid juga. Pun begitu dia kena disemahyaikan jugalah. Sebab apa dipanggil mati syahid juga ni untuk perempuan ni? Ia melahirkan anak. Sebab biasanya kalau orang ni bila dia melahirkan anak, orang duk nanti anak tu nanti boleh anak dah tentu dah mak akan selamat, tapi tiba-tiba mak mati, anak selamat ke, ataupun anak pun mati juga. Maknanya mati dalam keadaan tidak dijangka. Muka pakat dia tunggu baby ni, tunggu anak, tiba-tiba hak berlaku sebaliknya, tiba-tiba ada kematian.
Jadi macamlah kita kata perang, macam perang mati syahid tu, maknanya kita duduk dengan dia tu molek-molek buat apa semua, bila ada panggilan jihad dia pergi perang, tahu-tahu mati dah. Macam orang yang lemah dah. Baru kita duk buang dengan dia maring, mati dah. Maknanya mati mengejut dalam keadaan tak jangka, itu kategori mati syahid akhirat. Macam juga wanita ni. Itu yang pertama. Maknanya perempuan yang mati kerana beranak ni pun dia mati syahid, tetapi kena semaya juga. Yang kedua, Nabi SAW berdiri di tengah dia. Maknanya wanita tengah, lelaki mana lelaki? Ada kata lelaki supaya wanita tengah juga, tetapi pendapat lebih kuat berdiri di kepala. Berdiri di kepala. Ada beza. Kemudian masalahnya, mengapa ada perbezaan? Ada ulama kata berbeza ni sebab perempuan tu kalau duduk Nabi duduk tengah, tak imam duduk tengah, itu lebih tasatur, lebih melindungi dia. Maknanya dia dapat tidak kelihatan begitu nampaklah bahagian tengah tubuh dia. Tetapi pendapat tu tak apa kuat. Hak lebih jelasnya Nabi sebabnya kerana Nabi buat, Nabi duduk tengah lah kita. Tak payah fikir apa-apa. Dah. Kalau nak kata menutupi, lebih menutupi, sekarang ni kita ada jenazah keranda. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Ada juga yang kata hak asal mula-mula ni memang tak ada kotak, tak ada peti, tak ada keranda. Jadi semaya tengah lebih menutupi. Jadi tetap ada dengan mana menutupi lah, yang pada peringkat awal. Tetapi hak lebih munasabah kita kata, dia perlu pada perbezaan lelaki duduk di kepala, imam berdiri di kepala, perempuan di tengah ni, maknanya supaya makmum boleh cek lah. Dah. Tu imam duduk mana? Duduk tengah. Duduk tengah kena wanita. Maknanya kena baca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dah. Lepas tu kita tengok tu imam duduk kat kepala, Allahumma ighfir lahu dah. Mana tu tujuan dia. Kita nak doa tu sebab nak tukar dhamir tu. Nak tukar dhamir tu, maknanya kita nak baca dalam semaya ni Allahumma ighfir laha, perempuan. Kalau lelaki Allahumma ighfir lahu. Jadi mungkin tu imam sebut dah kita akan semaya jenazah wanita, kita tak dengar, ataupun kita lewat sikit tak apa dengar, munggu jauh kata dah. Jadi kita nampak tu imam duduk sini, jalan tu. Itulah antara hikmah dia. Kemudian hak mati ni melahirkan anak. Kalau anak tu pula mati juga, kena semaya ke tidak? Ada juga ulama kata tak payah semaya sebab dia tak ada hidup. Tak ada hidup. Tetapi pendapat lebih munasabahnya kena semaya juga, walaupun dia mati dalam perut. Sebab kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh, dia kena mati tu ubik suara dulu, teriak dulu, lepas tu mati baru boleh semaya. Tetapi pendapat lebih kuatnya, walaupun mati dalam perut dah, kadang-kadang mati tu 2 hari dah, 2 hari 3 hari dah baru tahu. Tapi kalau beranak macam mana, kena semaya ke tidak? Kena semaya juga. Sebab apa? Sebab dia kan ada nyawa dah. Nyawa tu ada pada bayi tu pada bulan ke berapa? Kalau kita pakai pendapat hak biasa kita dengar ni, 4 bulan dah. Setelah daripada tiupan ni, dia setelah daripada 40 hari dalam keadaan mudrah, 40 hari sekali lagi alaqah, lepas tu 40 hari sekali lagi bila balut comel tu, daging membalut tu lah, cukup 120 hari malaikat mai tiup roh. Tu pendapat hak umum kita terima lah. Tetapi kalau tengok molek hadis-hadis, dia berdasar kepada kajian lah ni pun, dia sebenarnya 40 hari yang pertama tu sudah ditiupkan roh dah. Sudah ditiupkan roh dah. Sebab apa? Sebab proses daripada
percantuman benih tu zygote pergi kepada mudrah, pergi pada alaqah tu dah. Lepas tu jadi sempurna fetus tu, dia dalam tempoh 40 hari. 40 hari tempoh tu. Bukan kata setiap daripada peringkat tu 40 hari sehingga jadi 120, tidak. Semua peringkat tu 40 hari malaikat mari tiup ruh. Maknanya budak tu sudah bernyawa dah lepas daripada 40 hari percantuman benih tu. Maknanya permulaan hidup bagi bayi tu lama dah. Lama dah. Jadi itu pendapat hak lebih munasabah lah. Jadi mana bayi tu walaupun dia mati dalam perut, tetapi oleh kerana roh tu terpenuh masuk dalam tubuh dia dah. Kalau kata tak ada roh dah, tak pernah ada roh, macam mana nak cukup 9 bulan tu? Sebab dia mati tu, kita kata mati 9 bulan. 9 bulan ni ada lembaga tu. Ada rupa tu. Dia tak tahulah, kita pun tak apa ingat dah. Rupa tu ada tu pada bulan ke berapa. Jadi hak ada rupa tu sebenarnya sudah ada ruh. Jadi beranak tu baik macam mana pun, bila ada sempurna anggota tu dikira ada ruh tu. Bila ada ruh kena baca, kena semaya untuk dia. Kena semaya untuk dia, sebagai hak dia, dan juga hak kepada kedua ibu bapa. Dan bila kita semaya untuk budak hak gogo ni, dia ada doa lebih sikitlah. Allahumma ja'alhu salafan wa zukhra wa farata. Ya Allah, jadikanlah anak ni sebagai simpanan pahala untuk kedua ibu bapa dia, mendahului pahala sebelum kematian kedua ibu bapa dia. Dan farata, anak ni akan tunggu di syurga, masuk syurga dulu sebelum kedua ibu bapa dia. Allahumma ja'alhu salafa wa zukhra wa farata. Dia ada doa tambahan tu. Kalau kita nak doa Allah maghfirlahu warhamhu tu, dia tak ada hidup atas dunia sebagai mukallaf lagi. Kita doa tu. Sebab itu menjadi pahala untuk kedua ibu bapa yang bersabar di atas kematian dia. Moga lah dah mak duk kandung dalam perut tu tahu-tahu 3 hari nak beranak, dia tahu-tahu tak ada. Lagu mana perasaan? Maka sebab itulah Allah Ta'ala janjikan, ataupun Nabi SAW suruh kita doa supaya anak tu menjadi khazanah pahala yang tersimpan, dan anak tu akan tunggu di hadapan syurga. Itu satu kita kata satu gantian yang besar lah yang Allah SWT beri kepada ibu bapa atas kesabaran dia tu kerana kematian anak dalam perut ataupun anak kecil. Kemudian habislah bab janaiz. InsyaAllah kita akan masuk pada minggu akan datang bahagian zakat. Bahagian zakat. Dia kepala lain-lain, dia tular je. Dia kok ni belakang sebab dia kalau kita kira ngiring tu kan dah, dia ngiring sebelah kanan dan ngadap kiblat. Kan ngiring semua tu ngiring sebelah kanan dah. Lepas tu bila ngiring sebelah kanan akan ngadap ke mana? Kok sebelah kiblat. Bila sebelah kiblat dia kena kepala alik ni lah, alik naik. Alik naik, alik ili. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.